Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila binti Safliza dari Keladi P4F. Saya akan membentangkan tentang pengenalan kepada transportation. Produk halal semakin popular bukan sahaja di Malaysia, malah di pasaran dunia hari ini. Halal memerlukan pendekatan rantaian bekalan di mana rantaian nilai dan aktiviti rantaian bekalannya selaras sepenuhnya dengan keperluan syariah. Peningkatan permintaan untuk produk halal juga harus mempunyai permintaan perkhidmatan halal lain, terutamanya dalam pengangkutan dan pengundangan halal kerana semua produk mesti menggunakan perkhidmatan ini. Tambahan pula, pendekatan rantaian bekalan halal adalah penting untuk menjamin integriti halal pada titik penggunaannya. Disebabkan perkara itu, penyedia perkhidmatan logistik telah mewujudkan perkhidmatan yang dipanggil perkhidmatan rantaian bekalan halal untuk memenuhi permintaan daripada industri halal serata dunia. Seterusnya, perbezaan antara rantaian bekalan tradisional dan rantaian bekalan halal ialah rantaian bekalan tradisional memberi tumpuan kepada pengurangan kos, manakala rantaian bekalan halal mementingkan untuk mengekalkan kehalalan produk. Aktiviti kedua-dua rantaian bekalan mungkin kelihatan sama, tetapi iroниnya mereka berbeza kerana perbezaan dalam objektif mereka. Selain itu, rantaian bekalan halal menghubungkan pengeluar produk, barangan atau kargo dengan pengguna. Ia memberi jaminan bahawa produk, barangan dan kargo dihantar daripada satu penjaga kepada orang lain dengan mengikut kehendak halal, sekaligus memelihara halal integriti produk, barangan atau kargo. Akhir sekali, untuk standard produk halal, Piawaian Malaysia ini menyatakan keperluan am dalam pembuatan dan pengedaran produk halal. Ia berfungsi sebagai keperluan asas untuk produk halal secara amnya. Piawaian produk halal termasuk MS 1500 dan MS 2634. Kedua-dua ini keperluan am. Yang ketiga, MS 2200, barangan pengguna Islam, penggunaan tulang, kulit dan rambut haiwan iaitu garis pandang umum. Yang keempat, MS 2424, farmasika halal, keperluan am. Yang kelima, MS 2636, peranti perubatan halal, keperluan am. Dan yang terakhir, MS 2565, pembungkusan halal, garis panduan am. Saya akan menerangkan tentang skop 1.1 AM. Piawaian Malaysia ini menentukan keperluan sistem pengurusan untuk jaminan integriti halal produk, barangan dan kargo dikendalikan melalui pelbagai cara pengangkutan. 1.2 ialah permohonan. 1.2.1 adalah standard Malaysia. Ini terdiri daripada keperluan dan khusus industri dan bertujuan untuk digunakan untuk organisasi tersebut tanpa mengira jenis, saiz produk, barangan ataupun kargo yang diangkut. Ia menentukan rangka kerja bagi sesebuah organisasi untuk menubuhkan sistem pengurusan berdasarkan keperluan halal. 1.2.2 ia juga bertujuan untuk digunakan oleh pengilang, pusat pengumpulan dan pengedaran operator penyimpanan. Assalamualaikum. Saya Siti Nomaisara binti Abdullah dari kelas 4F, iaitu nombor 2 rujukan normatif seterusnya amat diperlukan untuk digunakan dalam piawaian ini. Untuk dibuat rujukan yang bertarikh. Bukan itu sahaja, hanya edisi yang dipetik adalah yang terpakai. Untuk rujukan tidak bertarikh, edisi terkini rujukan normatif, termasuk sebarang pindaan terpakai. MS 2393, prinsip Islam dan halal, iaitu definisi dan tafsiran tentang istilah. Sebagai contoh, istilah Arab bagi halal ialah bermaksud dibenarkan mengikut syariat Islam. Assalamualaikum, nama saya Siti Aisyah Mazlan dari kelas DP4F. Untuk terma dan definisi pengangkutan sistem pengurusan rantaian bekalan halal, untuk tujuan piawaian ini, terma dan definisi yang diberikan dalam MS 2393. Pertama sekali, produk yang berstatus halal akan terjejas serta pergerakan balik cara pengangkutan yang telah menyediakan perkhidmatan pengangkutan dalam satu arah dengan suhu antara 1 darjah Celsius hingga 10 darjah Celsius. Seterusnya, pihak berkuasa yang berwibawa. Pihak berkuasa yang berwibawa ialah agensi yang diamanahkan oleh kerajaan untuk melaksanakan kerja mengikut keperluan yang ditetapkan. Untuk pengetahuan semua, di Malaysia terdapat pelbagai pihak berkuasa berwibawa yang bertanggungjawab dalam bidang masing-masing seperti hal ehwal Islam, pensijilan halal, kesihatan haiwan, kesihatan awam, keselamatan makanan dan lain-lain. Dan di Malaysia juga, pihak berkuasa halal adalah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM dan pelbagai majlis agama Islam negeri. Selain itu, konsainan pengangkutan sistem pengurusan rantaian bekalan halal pula ialah jumlah produk, barang atau kargo yang boleh dikenal pasti secara berasingan yang diangkut atau tersedia diangkut dan dinyatakan dalam satu dokumen pengangkutan. Seterusnya,
Halal pula ialah perkara-perkara yang halal dan dibenarkan dalam Islam berdasarkan hukum dan fatwa syariah. Manakala tidak halal pula iaitu haram ialah perkara-perkara yang haram dan dilarang dalam Islam berdasarkan hukum dan fatwa syariah. Sebagai contoh, pengangkutan makanan haram tidak disekalikan dengan pengangkutan makanan yang halal. Perkara-perkara najis mengikut hukum syarak dan fatwa. Yang pertama, anjing, babi dan keturunannya. Yang kedua, barangan yang tercemar dengan barangan yang tidak halal. Yang ketiga, barang yang bersentuhan langsung dengan barang yang tidak halal. Yang keempat, bangkai atau haiwan halal yang tidak disembelih mengikut hukum syarak dan fatwa kecuali haiwan akuatik dan serangga tertentu. Dan yang kelima, makanan atau minuman atau barang yang mengandungi atau bercampur dengan minuman keras atau apa-apa cecair yang memabukkan dan diharamkan. Terdapat 3 kategori najis. Yang pertama, al-mukhalazah yang dianggap sebagai najis berat iaitu anjing dan babi. Yang kedua, al-mutawasitah yang dianggap sebagai najis sederhana seperti muntah, nanah, darah dan bangkai. Dan yang ketiga, al-mukhaffafah yang dianggap sebagai najis ringan. Satu-satunya najis dalam kategori ini ialah air kencing daripada bayi lelaki pada umur 2 tahun dan ke bawah yang tidak mengambil sebarang makanan lain kecuali susu ibunya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang bahan tercemar yang berpotensi, iaitu sebarang bahan yang tidak halal atau yang kotor dan dapat memudaratkan dengan sengaja atau tidak disengajakan. Ditambah pula yang boleh menyebabkan produk tersebut sebagai tidak halal. Saya akan menerangkan tentang potensi risiko pencemaran juga. Yang pertama, kenderaan. Yang kedua, peralatan dan alatan yang kotor. Manakala yang ketiga ialah lokasi yang sama digunakan untuk halal tidak halal, berbahaya, tidak berbahaya. Seterusnya, bukti penghantaran, iaitu mengenai pengesahan masa, iaitu tarikh dan lokasi penerimaan konsignmen dihantar ke kargo oleh orang yang diberi kuasa daripada penerima untuk berbuat demikian. Manakala pautan elektronik atau cara lain yang sama mengesahkan status kutipan atau penghantaran juga perlu diiktiraf di mana tempat yang ada dan sesuai. Seterusnya, kaki tangan yang berkelayakan memenuhi piawai keperluan dan latihan untuk sesuatu jawatan. Syariah pula ialah amalan hukum yang bersumberkan ajaran Al-Quran, kitab suci Islam dan ajaran Nabi Muhammad atau sunnah. Ia berfungsi sebagai panduan dalam pelbagai aspek kehidupan. Syariah pula terbahagi kepada 3 jenis ahkam. Yang pertama, al-ihtikadiyah, iaitu peraturan berkaitan akidah. Manakala yang kedua, al-akhlakiyah, iaitu peraturan berkaitan etika. Yang ketiga, al-amaliyah, peraturan yang berkaitan dengan hubungan antara dengan manusia. Di samping itu, undang-undang syariah ialah perintah Allah mengenai kelakuan mukallaf yang terdiri daripada tuntutan perintah dan larangan atau pilihan, hukum taklifi atau hukum wadi'i. Hukum wadi'i adalah satu keperluan sebelum pelaksanaan mana-mana undang-undang syariah. Contoh, berpegang kepada waktu solat ialah syarat syahnya solat. Yang kedua, saya akan menerangkan tentang fatwa. Pendapat hukum mengenai hukum Islam yang dikeluarkan oleh ulama Islam yang berwibawa mengenai fatwa ialah sesuatu pandangan tentang hukum Islam yang dikeluarkan oleh seorang mufti yang bertauliah. Dalam pada itu, nilai rataian bekalan merupakan sistem organisasi manusia, teknologi, aktiviti, maklumat dan sumber terlibat dalam memindahkan produk atau perkhidmatan daripada pembekal kepada pelanggan. Terdapat juga masa penghantaran, iaitu dalam tempoh masa tertentu di mana pelanggan lebih suka menerima penghantaran mereka dengan awal dan lebih tepat. Assalamualaikum, nama saya Wafiq Boleh bin Baru dan saya akan menerangkan keperluan. 4.1. Keperluan berkaitan syariah. Organisasi hendaklah memastikan bahawa pelaksanaan piawaian ini adalah mengikut keperluan syariah dan amalan syariah bagi penerima dan segala pengikut. 4.2. Tanggungjawab pengurusan. 4.2.1. Dasar halal. Pengurusan organisasi hendaklah mentarifkan dan mendokumentkan dasar komitmennya berkaitan dengan pengenalan, penilaian dan integriti halal. Pihak pengurusan hendaklah menentukan skop sistem pengurusan halal. Skop hendaklah menentukan proses dan lokasi proses atau aktiviti yang diliputi oleh sistem daripada bermula hingga akhir. Proses yang berkaitan dengan pengangkutan produk, barang dan aktiviti rantaian pengangkutan kargo. Memastikan bahawa polisinya adalah relevan dan mematuhi keperluan halal. Memastikan bahawa dasar berkenaan dengan objektif halal difahami, dilaksanakan dan dikekalkan di semua peringkat organisasi. 4.2 ialah organisasi. Pihak pengurusan hendaklah menubuhkan jawatan kuasa halal dalaman yang terdiri daripada orang Islam kaki tangan yang bertanggungjawab dan memastikan keberkesanan pelaksanaan halal sistem pengurusan. Organisasi hendaklah melantik jawatan kuasa halal dalaman yang mana tugas tanggungjawab dan kuasanya adalah ditakrifkan, didokumentkan dan dikomunikasikan untuk memastikan operasi halal yang berkesan. Memastikan pemimpin yang
Pemimpin halal atau eksekutif halal dan ahli jawatan kuasa halal dalaman dilatih secara rasmi dan prinsip halal dan penggunanya memastikan sumber yang mencukupi, iaitu tenaga kerja, kemudahan, kewangan dan infrastruktur adalah disediakan bagi pelaksanaan sistem pengurusan halal. Memastikan semua aktiviti direkodkan dengan betul. Semua dokumen dan rekod hendaklah disimpan dan boleh dikesan. Assalamualaikum, nama saya Umi Atika binti Azman dari kelas DP4F. 4.3. Keperluan sistem pengurusan halal dari segi am. Organisasi hendaklah mengenal pasti, mendokumentkan dan memastikan seluruh sumber yang boleh menjejaskan integriti halal dikawal untuk mengelakkan sampai kepada pengguna. Hendaklah memastikan dokumen ditetapkan mematuhi keperluan dalam piawaian. Organisasi menggabungkan dokumen sistem pengurusan halal dalam sistem pengurusan sedia ada dan diterangkan dengan jelas dalam dokumen. Dari segi tata cara sistem pengurusan halal, organisasi hendaklah mewujudkan prosedur yang didokumentkan dan risiko halal pelan pengurusan untuk memastikan kekekalan dan pematuhan kepada keperluan piawaian. Organisasi hendaklah mengambil kira semua isu dan perkembangan semasa berkaitan prinsip halal fatwa termasuk keperluan kawal sedia yang berkaitan. Dari segi pengesahan, objektif pengesahan adalah untuk memastikan semua titik kawalan halal yang dikenal pasti adalah lengkap dan betul. Pengesahan hendaklah dijalankan tetapi tidak terhad kepada pelan pengurusan risiko halal, perubahan dalam operasi yang boleh menjejaskan integriti halal produk, langkah kawalan dan tindakan pembetulan. Dari segi pelan pengurusan risiko halal pula, organisasi hendaklah mewujudkan pelan pengurusan risiko halal mengikut prinsip digariskan. 1. Mengenal pasti potensi pencemaran halal. Semua bahan cemar yang diketahui yang boleh menjejaskan produk, barang atau serta kargo. Bahan cemar yang dikenal pasti hendaklah dinilai dan direkodkan. Bahan cemar yang berpotensi diterangkan dalam 5.1, 5.2 dan 5.3. Nombor 2, penentuan langkah kawalan. Berdasarkan keputusan penilaian, langkah kawalan yang sesuai untuk setiap bahan cemar yang berpotensi mengikut perspektif halal dan direkodkan. Nombor 3, penentuan titik kawalan halal. Langkah-langkah proses yang dinilai hendaklah ditentukan sebagai titik kawalan halal. Dokumen disediakan untuk bukti penentuan titik kawalan halal. Nombor 4, penentuan sistem pemantauan untuk titik kawalan halal. Sistem pemantauan hendaklah terdiri daripada pemerhatian yang dirancang untuk mengelakkan pencemaran sampai kepada pengguna dan direkodkan. Nombor 5, penentuan tindakan pembetulan untuk titik kawalan halal. Organisasi hendaklah mendokumentkan tindakan pembetulan yang diambil semasa pemantauan keputusan. Tindakan pembetulan hendaklah memastikan integriti halal produk, barangan dan kargo dilindungi. Nombor 6, penentuan prosedur pengesahan. Organisasi hendaklah mewujudkan dan mengekalkan prosedur yang didokumentkan untuk aktiviti pengesahan, merancang pengesahan berdasarkan kepentingan aktiviti dan disimpan. Nombor 7, sistem dokumentasi dan pengurusan rekod. Sistem dokumentasi, organisasi hendaklah mewujudkan dan menyelenggara dokumen untuk risiko sistem pengurusan halal dan dokumen yang berkaitan untuk memenuhi keperluan piawaian. Kawalan rekod menentukan kawalan yang diperlukan untuk pengenalan, penyimpanan, perlindungan, pengambilan semula semasa penyimpanan dan pelupasan rekod. 4.4 Ringkasan pelan pengurusan risiko halal. Penerapan prinsip halal boleh diringkaskan dalam pelan pengurusan risiko halal ringkasan. Rujuk jadual C1 lampiran C untuk lampiran tipikal ringkasan pelan pengurusan risiko halal. 45 Sistem maklumat dan komunikasi. Organisasi hendaklah menyediakan sistem maklumat dan komunikasi untuk menyokong operasi dan untuk menukar maklumat dengan pembekal perkhidmatan lain termasuk pengangkutan penghantar dan pelanggan. Assalamualaikum, saya Wan Muhammad Afiq Ekal bin Azman dari kelas DP4F akan menerangkan tentang langkah awal untuk mendayakan proses pengurusan risiko. Yang pertama, parameter proses. Semua perkhidmatan pengangkutan masuk dan keluar termasuk mengikut kesesuaian hendaklah diterangkan dalam dokumen untuk menjalankan analisis risiko dari segi ciri biologi, kimia dan fizikal, perihalan kontainer dan peralatan seperti truk, van dan sebagainya jika berkenaan, cara pengangkutan, keadaan penempatan susun dan penyimpanan, menjalankan senarai semak sebelum penghantaran dan penerimaan, aktiviti pengendalian dan pengedaran, dan kriteria atau spesifikasi penerimaan pengangkutan. Yang kedua, carta alih proses. Organisasi mesti mencipta gambar rajah aliran lengkap proses yang mana mestilah jelas, tepat dan terperinci, iaitu urutan dan interaksi semua langkah dalam operasi, mana-mana ejen atau pihak penyumbaran luar, pelepasan produk masuk dan keluar barang, serta produk perantaraan barang, kehadiran pengendalian manusia dan kehadiran titik kawalan halal. Yang ketiga, pelan reka bentuk. Susun atau logi mesti merangkumi semua kemudahan seperti tapak proses, kawasan penyimpanan dan kemudahan kaki tangan. Antara perkara yang mesti tunjukkan ialah perjalanan bahan masuk, bahan perantaraan, produk siap, barang atau kargo, kaki tangan dan sebagainya. Kawasan dan kemudahan kaki tangan sahaja juga perlu dan kemudahan lain seperti kawasan kuarantin, kawasan penerimaan, kemudahan kebersihan, tempat kawalan perosak dan sebagainya. Yang keempat, rantaian jagaan. Organisasi yang terlibat dalam
pehantaran produk, barangan atau kargo halal di seluruh rantaian bekalan dianggap sebagai pemegang untuk kepentingan piawaian ini. Keperluan ini terbahagi kepada yang pertama, yang kedua, kelembapan, yang ketiga, ketekanan udara, yang keempat, persekitaran terkawal, yang kelima, jatuh dan kejutan, yang keenam, pemuatan mampatan, yang kelima, getaran, dan yang keenam, produk, barangan, orientasi kargo dan pengasingan. Seterusnya, penyediaan dan pengedaran. Organisasi hendaklah memastikan bahawa kaki tangan yang bertanggungjawab untuk bahagian prestasi perkhidmatan ini mempunyai akses kepada semua butiran. Organisasi juga mestilah memastikan operasi pengangkutan termasuk ejen atau pihak penyumbaran luar adalah sah dan halal. Yang seterusnya, kerosakan atau kehilangan. Organisasi mesti memastikan bahawa sebarang kehilangan atau kerosakan pada barang yang berlaku semasa proses pengangkutan dimaklumkan. Seterusnya, dokumentasi. Organisasi hendaklah memastikan bahawa dokumentasi yang betul dilaksanakan dan dokumen yang diperlukan iaitu bilangan muatan, notis penghantaran awal, senarai pembungkusan, bilangan laluan udara atau pesanan penghantaran tersedia untuk mengesahkan jenis barang, jenis muatan, destinasi dan cara pengangkutan tersedia. Yang kedua, sebarang percanggahan yang timbul mestilah didokumentkan bersama dengan tindakan pembetulan yang diambil. Dan akhir sekali, ejen pihak ketiga atau pihak penyumbaran luar. Untuk memastikan pematuhan terhadap keperluan halal, organisasi mesti memantau prestasi ejen atau pihak penyumbaran luar. Saya Siti Nur Nadiah binti Iswadi dari DP4F akan menerangkan tentang operasi Badan Pengurusan Risiko Halal. Prosedur yang didokumentkan hendaklah diwujudkan serta rekodnya disimpan untuk menentukan pengendalian. Yang kedua, pengangkutan produk, barangan atau sesuatu perkhidmatan rantaian kargo yang berkaitan dengan aktiviti. Antara aktiviti yang biasa dilakukan adalah mendengar arahan pelanggan, pengenalan dan pengasingan produk yang tidak halal, produk masuk tertaluk kepada semakan integriti, pemindahan produk ke gudang dan sebagainya. Seterusnya, rekod yang perlu diselenggara. Yang pertama, rekod pengangkutan produk, barangan atau aktiviti perkhidmatan rantaian pengangkutan kargo hendaklah dikekalkan sebagai bukti. Contohnya, yang pertama, membuat kawalan ketidakpatuhan. Yang kedua, membuat pengendalian produk atau kargo yang tercemar. Yang ketiga, merekod apa-apa yang perlu diselenggara. Yang kedua, produk atau kargo yang tercemar hendaklah diasingkan dan dirujuk kepada jawatan kuasa halal untuk membuat sebarang keputusan. Yang ketiga, produk atau kargo hendaklah diasingkan dan dikuarantinkan. Yang ketiga adalah komunikasi. Pihak pengurusan perlu memastikan proses komunikasi yang sesuai telah diwujudkan dalam sebuah organisasi. Selain itu, sistem keberkesanannya hendaklah memberikan pengencaman sesuatu produk masuk. Yang keempat, kawalan peralatan, pemantauan dan pengukuran. Mewujudkan dan mengekalkan prosedur yang didokumentkan untuk kawalan. Selain itu, boleh merekodkan keputusan, penuturan atau pengesahan hendaklah didokumentkan. Yang kelima adalah kawalan pembekal perkhidmatan. Pihak organisasi perlu memastikan kawalan ke atas sesuatu proses itu berlaku. Yang kedua, memilih atau menilai perkhidmatan dari sumber luar. Yang ketiga, organisasi hendaklah menilai penyediaan perkhidmatan dari penyumbaran luar. Yang keempat, tindakan pembetulan yang timbul hendaklah daripada penilaian yang direkodkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zawani binti Anwar. Saya akan menerangkan keperluan am untuk premis, infrastruktur, kemudahan dan kaki tangan. Yang pertama, lokasi pengangkutan. Kenderaan harus dikurangkan atau diletakkan jauh bagi mempertimbangkan potensi sumber pencemaran untuk melindungi integriti halal. Lokasi pengangkutan hendaklah menghindari daripada kawasan yang tercemar alam sekitar dan aktiviti perindustrian. Yang kedua, reka bentuk dan susun atau premis. Reka bentuk dan susun atau premis hendaklah mengamalkan kebersihan termasuklah perlindungan produk barangan dan struktur dalaman premis hendaklah dibina dengan kukuh daripada bahan tahan lasak dan mudah diselenggara, bersih dan di mana sesuai boleh dibasmi kuman atau melakukan seritu. Yang ketiga, status kesihatan kaki tangan. Untuk status kesihatan kaki tangan, organisasi hendaklah memastikan bahawa kaki tangan yang secara langsung atau tidak langsung dikendalikan mengikut garis panduan yang tertentu. Kebersihan kaki tangan. Kaki tangan yang terlibat dalam proses pengendalian hendaklah mengekalkan tahap yang tinggi kebersihan kaki tangan. Kaki tangan yang cedera dan dibenarkan bekerja hendaklah memastikan bahawa luka ditutup dengan pembalut kalis air yang sesuai dan kaki tangan hendaklah mematuhi teknik mencuci tangan yang betul sebelum memulakan pengendalian aktiviti. Seterusnya, kaki tangan juga hendaklah memakai pakaian jika telah bersentuhan dengan produk barangan yang tidak halal. Yang keempat, tingkah laku kaki tangan. Kaki tangan hendaklah menjaga tingkah laku seperti merokok, meludah atau mengunyah makanan dan minuman supaya barang dan produk dapat dilindungi semasa proses pengendalian. Yang ketujuh, penyelenggaraan peralatan. Peralatan hendaklah diselenggara dengan baik dan disimpan dalam keadaan baik untuk memudahkan semua prosedur sanitasi termasuklah sertu.
Yang ke-8, pembersihan dan sanitasi. Organisasi hendaklah mewujudkan dan mengekalkan prosedur untuk menggariskan kaedah dan bahan pembersihan yang sesuai bergantung pada jenis perniagaan organisasi. Prosedur harus menerangkan program pembersihan dan pemasangan pemain yang akan dijalankan untuk memastikan semua bahagian premis adalah sewajarnya bersih dan mengikut keperluan halal. Sistem saliran dan pelupusan sisa. Sistem saliran luaran hendaklah dibina untuk menghalang akses perosak. Sistem pelupusan sisa yang mencukupi hendaklah diwujudkan dan sistem kutipan sisa keluar yang betul dari premis hendaklah direka bentuk untuk mengelakkan pengumpulan sisa. Yang 11, latihan kaki tangan. Organisasi hendaklah membangunkan program latihan termasuklah latihan berkaitan halal untuk memastikan kaki tangan yang terlibat dalam operasi dilatih atau diarahkan ke tahap yang sesuai dengan operasi yang akan dijalankan. Yang ke-12, kawalan pencemaran. Kawalan pencemaran terbahagi kepada 3, iaitu kawalan fizikal, kawalan kimia dan kawalan biologi. Organisasi hendaklah mewujudkan satu sistem untuk mencegah pencemaran produk atau barang bagi mengawal pencemaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Muhammad Syahid dari kelas 4F. Hari ini saya akan menerangkan tentang lapan penggunaan latihan halal di dalam topik pengangkutan. Untuk 8.1 iaitu audit halal dalaman, ia mewujudkan dan mengekalkan prosedur yang dikenakan untuk menjalankan audit pada jangka masa yang wajar. Bagi menentukan sama ada sistem pengurusan halal ini mematuhi keperluan piawai dalam sistem pengurusan halal dilaksanakan, diselenggarakan dan dikemaskan dengan berkesan. Untuk 8.2 pula iaitu kajian semula pengurusan. Pengurusan atasan hendaklah mengkaji semula kesesuaian, kecukupan dan keberkesanan berterusan sistem pengurusan halal pada selama masa yang telah ditetapkan. Sedangkan hendaklah termasuk untuk mengenal pasti dan menilai perubahan keperluan perniagaan berhubung dengan sistem pengurusan halal dan memberikan peluang untuk penambahbaikan. Seterusnya, kajian semula hendaklah mengambil kira pihak berkepentingan dan keperluan syariah serta dasar dan objektif halal organisasi. Untuk 8.3 pula iaitu penilaian aduan dan maklum balas, mewujudkan prosedur untuk menentukan keperluan untuk menggunakan aduan dan maklum balas pelanggan. Prosedur itu hendaklah termasuk dalam keperluan seperti menyemak aduan dan maklum balas untuk menentukan punca, menilai keperluan tindakan yang perlu diambil, menentukan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan, merekodkan keputusan tindakan yang diambil dan menyemak keberkesanan tindakan yang diambil. Yang terakhir pula ialah 8.4 iaitu responsif terhadap perubahan. Memastikan sistem pengurusan halal dikekalkan dari kemaskini sebagai tindakan balas kepada perubahan yang dijangka dan sebenar dalam operasi organisasi. Seluruh manusia, penggunaan dan kumpulan pelanggan, peraturan atau keperluan syariah dan sebarang keperluan dalaman dan perubahan luaran yang mungkin memberi kesan kepada operasi halal. Perubahan ini hendaklah didokumentkan dan dilaksanakan oleh jawatan kuasa halal dalaman. Segala perubahan hendaklah dimaklumkan kepada pihak yang berkenaan. Assalamualaikum, saya akan menerangkan tentang NSA. NSA ini terbahagi kepada 6, iaitu yang pertama, di kolom pertama adalah langkah-langkah proses. Yang kedua pula ialah senaraikan potensi bahan cemar. Dan yang ketiga ialah rasional untuk kemasukan atau pengecualian sebagai bahan cemar yang berpotensi. Dan yang keempat pula ialah penilaian kebarangkalian dan keterukan. Ia terbahagi kepada 3, iaitu kemungkinan, keterukan ataupun kesan dan juga kedudukan risiko. Dan yang kelima adalah langkah-langkah kawalan. Dan yang keenam pula adalah adakah langkah-langkah proses ini merupakan titik kawalan halal dan nyatakan ya ataupun tidak. Seterusnya, saya Umayyah binti Azman akan menerangkan NXB iaitu likelihood dan severity. Likelihood iaitu kemungkinan berlaku, terbahagi kepada likely, moderate dan unlikely. Likely ialah kemungkinan serta halal terjejas dijangka berlaku dalam kebanyakan keadaan, iaitu kejadian biasa berulang atau telah berlaku beberapa kali. Moderate ialah kemungkinan serta halal terjejas mungkin berlaku kadang-kala, dan unlikely ialah kemungkinan serta halal terjejas boleh berlaku secara luar biasa, boleh dikatakan ia mustahil. Dan severity iaitu keterukan, terbagi pada critical, moderate dan insignificant. Critical ialah bahan cemar yang berpotensi, bahan tidak halal atau memudaratkan, serta halal produk, barang atau kargo dan serta halal tersebut tidak dapat diselamatkan. Seterusnya ialah moderate, bahan cemar yang berpotensi iaitu bahan tidak halal atau memudaratkan serta halal produk, barang atau kargo tetapi serta halal masih boleh diselamatkan. Dan insignificant iaitu tiada kesan ke atas serta halal produk, barang atau kargo tersebut.
Untuk halal control point risikometrik dan halal risiko ranking ialah seperti yang dijadualkan. Berapa sistem informasi akan menerangkan tentang NFC iaitu information. Untuk kotak pertama ialah HSP number iaitu number hazard. Okey, untuk kotak yang kedua ialah proses step, ialah langkah proses yang di mana setiap produk yang kita keluarkan, setiap produk yang kita buat perlu dilistkan seperti contoh daripada pembelian bahan mentah sehinggalah proses produk siap. Okey, untuk seterusnya kotak instruksi ialah monitoring iaitu pemantauan. Terdapat 4 bahagian iaitu what, how, frequency dan who. Okey, untuk what apa, how bagaimana dan frequency ialah kekerapan setiap bahan produk tersebut, setiap bahan mentah produk tersebut. Okey, untuk who ialah siapa. Correction action ialah tindakan pembetulan. Rectification ialah pengesahan yang daripada pemantauan tadi. Okey, untuk record ialah record setiap bahan mentah yang telah dilistkan. Okey, untuk prepared by dan approved by ialah tanda tangan untuk produk selepas produk telah disiapkan. Tentang laporan D iaitu normatif, kaedah satu bagi mengikut hukum syariah bagi najis al-mughalazah. Untuk D1 kumpulan am, najis itu sama ada nampak dipanggil sebagai ainiyah dan tidak nampak, hilang atau kering dan lain dinamakan hukmiyah. Untuk membersihkan najis, yang pertama ialah diwajibkan membasuh 7 kali, salah satunya hendaklah dicampur dengan tanah. Yang kedua pula, basuhan yang pertama adalah untuk membersihkan kewujudan najis walaupun sedikit basuhan diperlukan. Air daripada pembersihan pertama tidak boleh tinggal dan basuhan seterusnya hendaklah dikira sebagai basuhan kedua. Untuk yang ketiga, jumlah tanah yang digunakan hanya cukup untuk membuat ampaian. Dan yang keempat, penggunaan produk yang mengandungi tanah adalah dibenarkan. Seterusnya, untuk di kedua pula iaitu keadaan tanah. Keadaan tanah perlulah bebas daripada najis, bukan tanah mustakmal. Okey, untuk yang di ketiga iaitu keadaan air. Keadaan air hendaklah semula jadi ataupun pula tidak mustakmal, bebas daripada najis.